Okey, dah 7.35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Sihat tak semua ni? Baru bangun tidur ke? Sihat ke? Sihat. Ya cikgu. Okey. Alright. Tu cikgu dah bagi link dekat sebelah tu kan. Sebelum kita masuk tajuk kita hari ini, awak masuk dalam link Mentimeter tu. Cuba awak jawab soalan yang ada dekat dalam Mentimeter tu, boleh? Boleh. Okey, cuba masuk. Yang baru masuk, masuk dalam ni, bagikan jawapan kepada soalan dalam Mentimeter tu. Cikgu bagi 5 minit. 6 minit, 7 minit. Kongsikan apa yang awak ingat formula kecerunan garis lurus ni. Dalam minggu lepas, masa last pun ada tulis kan. Cuba ni, tulis balik. Ingat ke tak? Kecerunan jarak mencancang good. Lagi? Lagi seorang je baru masuk. Kalau ada yang baru masuk, jawab soalan dalam Mentimeter ni dulu. Okey, jarak mencancang dan jarak mengufuk garisan. Okay, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, Y2 tolak Y1 bahagi X2 X1, negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Good. Lagi? Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Lagi? Boleh kongsi lagi? Y2 tu, Y1 tu terbalik tu. Y2 tolak Y1 bahagi X2 X1. Okay, good. Terbalik je. Okay, kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Good. Okay, good. Lagi? Ada yang tak dapat link ke? Kalau ada yang tak dapat link ni, link. Tuliskan apa yang awak ingat tentang formula kecerunan kita dah belajar. Cik, suara cikgu ada putus-putus ke? Okey je. Okey cikgu. je.
Alright, thank you. Okey, cukuplah. Rasanya ramai yang ingat Okey, so hari ni kita nak sambung lagi bab 10. Sekejap, cikgu ni dulu. Present slide. Okey, nampak slide? Okey, kita nak sambung lagi bab 10 kecerunan garis lurus ni. Okey, hari ini kita akan belajar membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Kemudian kita tentukan kecerunan suatu garis lurus tu. Okey. First sekali okey, awak tengok tak gambar muka ni? Tengok gambar muka ni ada di sini. Dekat sini ada plus, ada kening dia naik ke atas. Okey, ni negatif, kening dia ke bawah. Nampak ini hidung dia. Ni lubang hidung dia. Okey, ni mulut dia. Bila kita senyum tu kan ada kita punya bulat sikit kat sini kan. Ni dia punya tepi mulut dia tu. Okey, kat sini semua ada maksud. Okey, kita tengok yang positif ni dulu. Tengok sini. Okey, kat sini dia kata kat sini garis lurus condong ke kanan mempunyai kecerunan positif. Okey, cara awak nak ingat boleh je. Macam ni. Awak lukis gambar rajah, generalisasi kecerunan garis lurus tu awak boleh tengok daripada berdasarkan gambar rajah muka ni. Tengok sini, kat sini garis lurus condong ke kanan. Okey, dia ada kecerunan positif. Okey, kalau dia condong ke kiri, okey, daripada atas ke bawah ni, dia ke kiri kan? Mempunyai kecerunan negatif. Okey. Kalau kat hidung ni, garis lurus mencancang mempunyai kecerunan tidak tertakrif. Siapa tahu tidak tertakrif tu apa? Tidak tertakrif tu maksudnya ada nilai ke tak ada nilai ataupun nilainya tak boleh nak kira. Nilai tak boleh kira. Okay, good. So yang dekat mulut ni garis mengufuk ni, garis lurus mengufuk. Okay, kecerunan dia sifar. Cuba tengok kalau dia condong ke kanan, kecerunan positif. Kiri, condong ke kiri, kecerunan dia negatif. Kalau dia mencancang, dia tidak tertarif dia punya kecerunan. Kalau dia garis lurus mengufuk pada paksi X tu kan, dia mengufuk dia kecerunan dia sifar. Okey, ingatlah gambar rajah ni. Positif, negatif, tidak tertakrif, sifar. Ni dia tunjukkan kecerunan lah. Okey, cuba ni tengok ni. AB ni garis yang pertama, kotak pertama ni. Dia punya kecerunan positif, negatif, tidak tertakrif atau sifar? Tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey. Kecerunan garis lurus AB, cara tulisnya kecerunan garis lurus AB ialah tidak tertakrif. Kenapa? Sebab garisnya mencancang. Macam tu. Dia ada salah pula kat sini. Keceruanan pula. Okey. Yang sebelah tu AB tu yang mengufuk tu macam mana? Belah ni. Apa kecerunan dia? Tak ada. Tak ada. Ataupun sifar lah kan kawan cakap. Kecerunan garis lurus AB ialah sifar. Sebabnya garis dia mengufuk. Okey. Sebelah yang ketiga, kotak ketiga ni? Positif. Good, positif. Okey, dia positif sebab dia condong ke kanan. Yang terakhir ni confirm lah negatif. Dia sebab dia condong ke kiri. Okey? Alright. Kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan terbesar dalam setiap rajah di bawah. Okey, kita tengok yang pertama ni dulu. Ni yang pertama. Siapa boleh beritahu saya mana paling mempunyai kecerunan terbesar ni? Minggu lepas kita dah belajar kan? Paling besar dia punya sudut, lagi besar kecerunan dia, dia punya curang pun lagi tinggi. Kat sini antara garis lurus ni, mana satu?
Paling ni. AB. Good. Betul, AB. Ni kat sini. AB ni paling besar. Okey. Ni nombor 2 ni. EF. EF. Okey. Nombor 3 ni. CD. Good. CD. So semua dah tahulah kan, tengok gambar raja, tengok kita dah tahu dah mana paling mempunyai kecerunan terbesar. Okey, ni pun maksudnya dia paling curam lah. Kalau kita tengok bukit yang jenis macam ni yang paling curam. Bukit yang jenis macam EF ni paling curam. Okey. Tengok ni pula. Okey. Cuba ni, siapa ni? Amira ada? Ada ke? Ada cikgu. Okey Amira, cuba ni padankan yang gambar raja pertama ni. Mana dia punya jawapan dia yang mana? Dia kecerunan apa? Gambar raja yang pertama ni. Ni nombor 1. Okey. Mana satu jawapan dia? Y per X ke, kosong ke, negatif Y per X ke, tidak tertakrif? Siapa nak bantu Amira? YX. Y per X sebelah ni Okey, ni betul Y per X. Okey, sebab dia positif dekat sini. Okey, nombor 2 ni. Mana satu dia punya jawapan? Ada orang bagi tahu jawapan dekat chat. Cikgu tengok. Sifa. Good Alif. Okey, Sifa. So, di sinilah. Di sini. Alright. So, yang nombor 3 ni tidak tertakrif ke negatif? Negatif. Good. Negatif. Tidak tertakrif ni maksudnya tak ada nilai kan? So, dia adalah dia punya graf tu. Okey? Faham Alright. Kita buat ni. Kita tentukan kecerunan suatu garis lurus tu. Okey. Sebelum tu, cikgu nak ingatkan balik. Mana cikgu ni? Formula yang kita ingat Ni cikgu tulis kecerunan tu, cikgu gantikan sebagai M. Boleh M. Ni kecerunan jarak mencancang. Cancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Okey. Dari 1M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dari 1M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kalau kita nak gunakan formula yang pertama ni, apabila soalan dia bentuk macam ni, dia bagi kita jarak 8 meter macam ni, dia bukan bentuk dalam raja Cartesian, tahu kan? Yang 4CX, 4CY tu dia tak bagi macam tu. Kalau dia bagi macam ni, kita gunakan formula yang pertama. Untuk formula kedua dengan formula ketiga, kalau dia bagi soalan dia jenis macam ni, dia ada 4CY, 4CX. Ni raja Cartesian ni. Boleh? Kita gunakan kalau dia bagi soalan dalam bentuk yang macam ni, baru kita gunakan formula yang kedua, formula yang ketiga, sebab dia ada pintasan Y, ada pintasan X. Lepas tu kadang-kadang dia bagi ni kan titik, 2 titik koordinat. Betul? Boleh? Cikgu ingatkan balik Boleh? Jelas? Jelas ke? Jelas. Jelas cikgu. Okey. Kita tengok soalan pertama ni dulu.
Okey, so yang macam ni dia bagi kita jarak mencancang kat sini 8 meter, jarak mengufuk dekat sini 3 meter. So kita gunakan formula yang pertama. Okey, M ni cikgu tulis sebagai kecerunan tau. Jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Okey, so jarak mencancang 8 meter tadi, jarak mengufuk 3 meter. So jawapan dia adalah 8 per 3. So kita bolehlah 8 per 3 meter. Ni kecerunan dia. Alright. Okey, untuk soalan yang kedua ni, cuba awak buat dapat berapa? Tekan kalkulator awak dapat berapa? Kalau tak boleh buka mic, tulis dekat dalam chat tu, nanti cikgu tengok. Right. Dapat berapa? 5 cikgu. 5. Okey, jap. Okay. Okey. Dekat sini jarak mencancang dia 10 meter. Jarak mengufuk dia 2 meter. Kawan awak dapat 5 meter. Good, betul 5 meter. Kita kena selesaikanlah ni, boleh berkecilkan lagi kan. 10 bahagikan dengan 2 dapatlah 5 meter. Alright. Settle. Okey. Cuba tengok rajah yang ni. Okey, dia suruh kita hitunglah kecerunan garis lurus ni. Alright, ni kita nak gunakan formula yang keberapa ni? Ketiga. Okey, so formula yang ketiga, M ni kecerunan Okey, N sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, Y2 kat sini berapa dalam rajah ni? 6. Good, 6. Tolakkan dengan Y1, 3. Okey, so ni X2 dia 8. Dia punya X1 dia negatif 2. Jangan lupa negatif 2 buat kurungan. Okey, cikgu tulis kat sini. Ni X2, ni Y2. X1, Y1. Okey. Tekan kalkulator. 6 tolak 3 dapat 3. Bahagi 8 tolak negatif 2 dapat 10. So jawapan dia adalah 3 per 10. Okey, jelas boleh buat yang ni. Tentukan dululah X. Okey, tentukan dulu X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu masukkan dalam formula yang ni. Alright. Kejap cikgu nak tanya awak. Kalau dia bagi dia macam ni soalan dia. Ni kan. Ni 0, 5. Ni sorry. Okey, kalau dia bagi soalan macam ni, awak nak guna formula yang mana? Formula 2. Formula kedua. Sure. Salah yang ketiga. Okay, good. Formula yang ketiga. Better sebab dia bila dia bagi apa? Soalan tu dia bagi kita dua koordinat. Okey, dia bagi ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2. Kita gunalah formula ketiga ni, okey? Kalau dia bagi macam ni, kat sini 3, sini 4. Ni baru kita gunakan formula yang kedua. Boleh? Boleh cikgu.
Alright. Okay, cuba buat ni soalan yang B ni. Cikgu bagi 3 minit. Awak buat dulu. Okey, dah 3 minit. Ya. Okey, Rafiq, boleh buka mic ke Rafiq? Tak boleh. Bagi tahu jawapan dekat dalam chat boleh Rafiq? Jawapan awak untuk soalan tadi. Berapa awak dapat? Rafiq ada kan? Dah tak ada dah. Okey, tak apalah. Alisa ni. Jawapan Alisa berapa? Untuk soalan ni. Ya. Cikgu besarkan. Oops, besar sangat. Okey. Alisa, jawapan awak berapa? Alisa Hani. Untuk soalan ni. Dengar ke cikgu cakap? Yang lain semua dengar ke cikgu cakap? Dengar kan cikgu cakap? Dengar cikgu. Okey. Khadijah boleh tak bagi tahu cikgu jawapan awak dapat berapa?
Cikgu. Khadijah dapat berapa jawapan untuk soalan ni? Saya dapat 7/-5. Okey. Maksudnya ni lah kan. Khadijah dapat ni. Alright. Macam mana Khadijah dapat ni? Okey, macam biasalah tadi kita tuliskan. Thank you Khadijah. Okey. Kita tulis ni kecurunan. Kita guna formula yang ketiga. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Dekat mana ni? Y2 dengan Y1 ni nak dapatkan negatif 7 ni. Negatif 7 nak dapatkan 7 ni. Mana satu Y2 dia? 3. Okey, 3. Ni Y2. So ni X2. Ni X1, Y1. Oops. Ni Y1. Okey, so masukkan saja 3 tolak 10. Bahagikan dengan 5 tolak 0. Okey, so nanti dapatlah macam jawapan Khadijah ni negatif 7/5. Alright, semua sama Dapat jawapan sama? Cikgu. Sama. Sama cikgu. Alright, kita teruskan lagi untuk soalan C ni. Okey, cuba buat yang ni. 3 minit. Okay, done. Okay. Bagi tahu cikgu berapa jawapan awak semua dapat? Seorang bagi tahu cikgu. Dapat berapa? 7/3. Good, 7/3. Cikgu, kejap
Manakan cikgu. Okey, kawan awak dapat 7/3. Macam mana dapat 7/3 tu? Cuba terangkan cara awak cari tu. Tujuh tu tolak dengan sifar. Okey. Lepas tu 3 tu pun tolak dengan sifar. Okey, good. Mudah je kan? Ni keturunan. Alright. So dapatlah 7/3. Okey, ni adalah sifar di sini. Alright. Settle. Okey, untuk D ni. Cuba buat 3 minit. Awak buat banyak soalan macam ni, nanti lama-lama 3 formula tu ada je dekat kepala. Senang je. Tengok je soalan terus ingat formula. Okey, done. Awak pakai formula apa yang ni? Yang keberapa? Awak semua dah pakai formula yang keberapa? 3. Alright, good. 3. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, masukkan 4 betul? Tolak 8 betul? Betul. Betul. Okey, jawapannya dapat berapa? Negatif 4/7. Okey, ada kata negatif 4. Ada siapa tadi dapat? Kenapa lain tu? Ada yang jawab lain kan tadi? 4 tolak 8 dapat berapa? Empat tolak 8. Negatif 4. Negatif 4. 6 tolak negatif 1 dapatlah 7. So jawapan dia negatif 4/7. Okey, settle. Okay, semua dah faham lah yang ni.
Okey, untuk soalan ini kita nak gunakan formula yang kedua ke ketiga ke yang pertama? Kedua. Okay, good. So, kat sini kita gunakan formula kedua. Pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Betul? Negatif. Okay, good. Negatif kat depan ni jangan lupa negatif. So, negatif pintasan Y dekat sini 8. Okay, 8. Pintasan X dekat sini adalah 6. So, 6. Boleh selesaikan? Negatif. Kecilkan ni dapat 4. Ni dapat 3. Okay? Kalau boleh kecilkan lagi, kita kecilkan lagi. So, jawapan untuk kecerunan E ni adalah negatif 4/3. Okay, jelas? Jelas. Alright. Kejap, cikgu nak tambah soalan. Alright, kejap. Awak jawab soalan ni. Okey, cuba buat E 7 kosong dan F 06. Okey, carikan kecerunan untuk soalan ni. Boleh? Cikgu bagi 3 minit. Cuba awak jawab yang ni. Kalau soalan dia dalam bentuk macam ni, tak ada gambar rajah macam tadi. Buruk pula biasa. Okey. Jawab yang nombor 1 ni dulu Ini tak ada. Okey, dah. Jawapan awak berapa untuk jawab soalan ni? Boleh?
Alif Izzuddin. Boleh Alif? Ke Alif boleh buka mic? Soalan nombor 1 ni, jawapan yes, Alif, awak lah. Jawapan awak yang nombor 1 ni dapat berapa? Awak tulis je kat chat tu jawapan awak. Nampak kan? Enam per 7. Okey. Oops, sekejap. Jom kita check betul ke tak jawapan Alif ni. Jom. Alright, siapa? Okey, Alif cakap 6 per 7. Kita tengok. Kita gunakan formula yang keberapa ni? Formula yang keberapa ni? Yang kedua ke yang ketiga? Senyap je. Formula yang kedua ke formula yang ketiga? Ke tak pasti? Kita guna formula yang ketiga So kat sini Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, masukkan kat sini Y2 6, tolakkan dengan kosong. Okey, sini kan ni X1, ni Y1. Ni X2, sini Y2. Okey, lepas tu dekat sini X2 dia kosong, tolak 7. Cikgu dapat 6 tolak kosong 6, kosong tolak 7, dapatlah negatif 7. Cikgu dapat 6 per negatif 7. Macam ni ada yang dapat sama macam cikgu ke? Apa tu? Ada cikgu. Kenapa Alif? Apa yang tiganya? Alif tertinggal negatif tulis. Kalau Alif tulis, jangan congak je. Tulislah sebab kita tak tahu kan positif negatif tu. Takut sebenarnya dekat sini ada negatif. So dapatlah 6 per negatif 7. Boleh Yang lain semua jelas Better kita tulis sebab takut kita terlepas pandang positif negatif tu. Benda tu pun dah menyebabkan jawapan kita salah. Okey? Jelas Boleh? Okey, ini pun soalan nombor 2. Cuba kita tengok. Ini pun kita gunakan formula yang ketiga. So, tulislah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kat sini kita tentukan X1, Y1, X2, Y2. Okey. So, kat sini Y2 dia 14, tolakkan dengan Y1 dia adalah 2. Okey, X2 dia adalah 5, tolakkan dengan X1 dia 7. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Cikgu punya kalkulator. Tekan satu-satu. 14 tolak 2 kita dapat 12. 12. 5 tolak 7 dapat berapa? Negatif 2. Boleh kecilkan lagi ke tak? Boleh kecilkan lagi ke tak? Boleh. Boleh. Okey, dapat berapa? Negatif 6. Okey, good. Negatif 6. Alright. Tunggu sekejap. Okey, untuk soalan yang ketiga ni pun sama, formula yang sama. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, sini tentukan ni adalah X1, Y1, X2, Y2. Okey, masuk sahaja dalam formula. Y2 negatif 3. Okey, tolakkan dengan Y1, 7. Okey, bahagikan dengan
X2 dia negatif 5. Tolakkan dengan X1 dia negatif 1. Okey, tekan kalkulator baik-baik. Jangan tertinggal negatif tu. Okey. Yang atas ni negatif 3, tolak 7, awak semua dapat berapa? Negatif 10. Alright, good. Yang bawah? Negatif 4. Negatif 4. Good. Okey, negatif 4. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Kita bahagikan dengan sifir berapa ni? Kalau ada yang 10 dengan 4 ni. Sifir 2. Alright, kita bahagikan dengan sifir 2. Okey, 10, negatif 10 bahagi 2 dapat negatif 5. Negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Betul? Negatif boleh buang? Boleh. So jawapan dia adalah 5/2. Okey, jelas? Jelas cikgu. Okey, yang lain semua jelas okey? Jelas. Betul? Okey, cuma uji. Okey, Alif dah faham. Kita uji, awak semua buka Kahoot. Kita main Kahoot yang kali ni. Sebab biasa main quiz je kan? Quizzes je. Main Kahoot. Sekejap, play. Buka Kahoot. Kahoot ni kalau awak masuk, lepas tu nampak warna merah, biru, hijau, kuning je, maksudnya awak kena tengok pada skrin lah jawab soalan. Boleh? Biasa kan main Kahoot? Ke tak biasa? Biasa. Biasa kan? Sebab hari tu masa cikgu tengok, kan ada sekali cikgu buat Kahoot, ada orang cakap tak biasa main Kahoot. Okay, masukkan pin ni. Sekejap cikgu dapatkan ni link. Mana tu? Alright. Okay, ni dia punya ni, kod dia. Ctrl C. Okay. Ingat apa ni? Yang awal-awal kita belajar tu, generalisasi kecerunan garis lurus tu. Ingat awak bayangkan gambar muka yang cikgu dah tunjuk awal-awal tu. Lepas tu baca soalan betul-betul. Okey. Cuba masuk dulu. Dalam ni ada berapa orang? Tolak cikgu 19. Okay, kalau boleh cuba masuk Cuba masuk uji awak faham ke tak dengan bab ni. Mudah je kan bab ni? Tahu generalisasi kecerunan garis lurus, awak ingat formula, awak boleh jawab soalan. Okay, cikgu tunggu lagi dalam... Ada lagi ke nak masuk? Siapa lagi? Okay, ada lagi nak masuk.
Alif Hakimi line tak okey untuk masuk Kahoot. Okey, tak apa. Alif try lah jawab kat sini, kat chat ke. Okey. Ada lagi? Ada lagi yang nak try masuk? Kalau ada baru join tu lagi ni. Cikgu ulang balik. Masuk. Awak semua dah makan belum? Belum cikgu. Belum. Cikgu pun belum. Kejap lagi Ada lagi ke nak masuk? Baru 13 ni. Lepas tengah cikgu start. Kalau ada cuba nak masuk boleh. Ada 7 soalan, satu soalan 2 minit. Jawablah pelan-pelan. Tengok positif, tengok negatifnya. 827. Macam tak ada je nak masuk lagi, cikgu start lah. Okay. Yang tak boleh masuk tu cuba jawab dekat dalam chat. Alright. True or false? Raja di bawah menunjukkan 3 garis lurus A, B, C, D dan E, F pada Satakartes. Garis C, D merupakan kecerunan negatif. Betul ke salah? Nampak kan gambar? Ada orang jawab kat tepi ni. Alif Hakimi kata false. Garis C, D. Kita tunggu jawapan kawan awak. Baru 4 orang jawab. Tengok betul-betul. Yang tak boleh masuk tu boleh cakap dekat chat macam Alif buat. Ada lagi seorang? Ke line tu putus tu, lagi seorang tu? Okay, Alif dia tu. Okay. Okay, 6 saat lagi, 5 saat, 4, 3. Okay. So jawapan dia for, ada jawab yang true. Okay, Alif jawab for betul. Ada yang jawab true ni. Jawapan dia false dia adalah kecerunan positif. Okay, kita teruskan lagi. Okay, Mirza first. Okay, next. Okay, true or false lagi. Raja di bawah menunjukkan 3 garis lurus. Okey. A, B, salah pula. Ada 2 garis lurus sorry soalan ni. MN dengan EH. Garis MN merupakan kecerunan positif. Betul ke salah?
Depan ni cikgu lupa nak ubah pula. Fokus pada yang ni lah. Garis MM merupakan kecerunan positif. Betul tak? True. Okay. Okay, tadi pun 12 orang yang jawab. Skip. Alright, good. True. Ada seorang cakap false. Ali pun betul, true. Betul ni garis MM merupakan kecerunan positif. Okay. Sebab dia condong ke kanan. Okay, Nabila first. Khadijah, Adila, Hana. Alright. Next. Okay. Alright. Okay. Okay, tengok soalan ni. Rajah di bawah menunjukkan sebatang rod kayu bersandar pada sebuah dinding. Cari kecerunan rod kayu itu. Cuba kira. Ada 2 minit. Lama tu. Cari kecerunan rod kayu. Lagi orang yang masuk dalam ni. Alif tak jawab dah? Tekan calculator je ni. Okey, 12. Apa ni? Akila. Oh, Akila cakap tadi. Okey, tak apa Akila. It's okay. Okey. Okey, yang dah masuk ni. Oh, jawapannya tadi adalah 0.8 Cikgu tekan laju pula. Okey, ramai yang betul tadi. Nabila first, Khadijah, Adila, Hana. Okey, next. Okey. Cari kecerunan satu garis lurus yang melalui 2 titik. 1, 4 dan 6, 7. Cari kecerunan dia. Okey. Yang dah masuk semua dah jawab. Betul. Oh, ada 3 yang salah. Ada yang jawab 5/3. Macam mana tu? 5/3. Macam mana awak boleh dapat 5/3 tu? Terbalik tu. Mesti awak buat macam mana tu?
5/3 ni awak mesti terbalik ke X kat atas, Y kat bawah Okay, jawapan dia 3/5 Alright. Tengok tu betul. Tentukan X1 dia apa, Y1 dia apa, X2 dia apa, Y2 dia apa. Next. Okay, Nabila first, Adila Hana. Okay, next. Okay. Soalan seterusnya. Okay, raja di bawah dilukis pada satah kertas. Hitung kecerunan bagi A garis lurus OA yang B garis lurus OB. Nampak tak gambar tu? Kecerunan OA dengan kecerunan OB. Okay, jawab perlahan-lahan. Banyak lagi masa. Ada yang tak sempat jawab. Jawapan dia adalah A, negatif 2 dengan 4/5. Ada yang jawab salah kat sini. Berapa orang je jawab? 3, 7 orang je sempat jawab. Okay, tak apa. Kita next pada soalan yang adalah Hana next. Okay, soalan ke-6. Akila Syairah jawab tadi 3/5. Okay, thank you Akila. Cuba jawab yang ni. Kecerunan satu garis lurus yang melalui 2 titik E16 dan terlupa pula tulis F418 ialah true. Cuba try kira yang ni. Alright, dah 12 orang. Sini ada yang jawab? Tak ada. Okay, skip. Okay, ada yang jawab salah juga. Ada yang jawab negatif 3/12. Ada yang terbalik ke ni? Ni 3/12. Macam mana tu? Okay, ini satu adalah X1. Ni Y1.
Ni X2, ni Y2. Nak dapatkan kecerunan, kita gunakan formula ketiga tu lah. Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okay, so 18 tolak 6 dapat 18 tolak 6 dapat 12. Okay, ingat 18 tolak 6, 12. 4 tolak 1, 3. So, 12 per 3. Bila dapat 12 per 3, boleh kecilkan lagi. Dapatlah 4. Terbalik ni. Macam mana boleh terbalik ni? Okay, kita teruskan lagi. Tak apa. Okay. Aina Safia first. Okay, soalan terakhir ni. Kecerunan satu garis lurus yang melalui titik 70 dan F06 ialah ni tadi kita dah buat kan? Siapa ingat? Lagi seorang? Okey. Jawapan dia negatif 67. Tadi kan kita dah buat yang Alif Izzuddin bagi tadi tu. Kan cikgu dah tegur ada negatif. Yang dia terbalik juga ni. Ke hentam je ni? Tak apa. Okay. So ramai yang betul. Alright, kita tengok result last. Okay, tempat ketiga Khadijah. Tanya. Tempat kedua Nabila. Tempat pertama Fariha. Tanya. Okay, runner up Aina dengan Adila. Okay, good. Okay. Okay, berdasarkan tadi punya quiz. Okay, cikgu nak stop. Okay, cuba bagi tahu cikgu mana satu yang awak keliru. Awak keliru pada formula atau nak tentukan X1, Y1 tu tak tahu ke macam mana? Senyap dia. Ada masalah tak untuk bab 10 ni? Yang hari ni punya kita belajar. Ada ke? Okey je. Senyap je. Okey ke? Okey, cikgu. Okey. cikgu. Alright. Okey. Tak ada masalah kan? Okey, sebelum kita habis kelas ni, cikgu nak tanya, cikgu nak tanya balik. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, tolong seorang bagi tahu cikgu apa maksud untuk yang mata dengan kening menghala ke kanan ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Generalisasi kecerunan garis lurus dalam gambar rajah ni. Mirza cuba bagi tahu cikgu. Yang ni, first ni. Ya, cikgu. Cuba bagi tahu cikgu generalisasi kecerunan garis lurus yang ni. Kecerunan positif. Okey, sebab Dia condong ke kiri. condong ke kiri ke?
Kanan. Okay, good. Thank you, Miza. Okay, kalau dia positif, dia condong ke kanan. Okay. Siapa lagi? Aina. Cuba bagi tahu cikgu dekat bahagian sini. Maksudnya apa? Aina. Ada ke? Oh, tak ada. Tak adalah. Aina Safia. Boleh buka mic ke Aina? Ya, cikgu. Okey, cuba bagi tahu cikgu ini. Dia punya generalisasi dia. Hmm. Dia kecerunan negatif ke positif, Aina? Negatif. Okey, sebab dia kenapa? Sebab dia condong ke kiri. Okey, good. Thank you. Betul? Dia condong ke kiri. Okey. Tertinggal pula bawah ni. Sekejap. Okey. Okey, hidung dia. Alright. Siapa lagi? Cikgu nak Fasiha? Tak ada ke? Fariha? Oh, kenapa tu? Oh, Fasiha tak boleh ni Okey, tak apa Fasiha. Bagi tahu cikgu yang bahagian hidung tu generasi dia apa? Bahagian hidung ni. Bahagian hidung. Nampak ke? Boleh je type. Dia punya kecerunan dia tu apa? Hidung. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Siapa lagi ada? Arif Aman tahu bahagian hidung ni kecerunan dia apa? Bagi tahu dekat chat je Arif. Tak ada pun. Arif? Ke Arif tak dengar cikgu cakap? Tak ada ni. Alif Hakimi lah bagi tahu cikgu kat bahagian hidung ni dia punya kecerunan apa? Oh, Amira Maisara, thank you. Okay, kecerunan tidak tertakrif. Okay, good. Sebab dia mencancang, betul. Okay, thank you Alif. Tidak tertakrif. Alright. Okay, yang bahagian mulut ni, generasi dia, kecerunan dia apa? Kecerunan sifar. Okay, thank you. Kecerunan sifar. Okay. Alright, thank you Mirza. Alright. So maksudnya ingat Okay. So macam mana dengan bab hari ni? Okay ke tak okay? Okay. Okay, boleh. Sebab untuk hari Rabu nanti kita akan belajar cara kalau dia bagi kecerunan dulu. Lepas tu kita nak cari X1. Kita nak cari Y1 ataupun X2 ataupun Y2. Kita nak ubah-ubah, nak pusing-pusing sikit soalan. Okay, so kena fahamkanlah dulu apa formula dia, cara untuk kira. Bila kita belajar nanti kita nak selesaikan soalan mudah je. Okay, boleh? Oh, sebelum kita habis kelas macam biasa, cikgu nak awak buat kerja sekolah muka surat buku tab muka surat 202. Jom cuba 10.1, nombor 9, 10, 11. Boleh?
Ini hantar hari Sabtu. Ya. Hari ni semua mic tak okey? Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, itu saja. Subtopik last bab 10. Okey, awak boleh belajar dulu subtopik tu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.